bil astro, bil elektrik, bil air. Ada lebih. Masya Allah. Bolehlah pergi jalan-jalan, tengok wayang, makan aiskrim. Kawan-kawan, duit zakat dah bayar ke belum? Tengok muka pun dah tahu belum bayar. Tak ada lah, gurau je. Kenapa jauh sangat? Mehlah dekat sikit. Kita bersama-sama menimba ilmu tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pernah dengar nasyid yang dikeluarkan oleh kumpulan Raihan yang bertajuk Rukun Ketiga? Tak pernah dengar? Tak apa. Biar saya nyanyikan ya. Amalan berzakat punya rahsia tersirat, pahala meningkat, bekalan ke akhirat, hidup penuh berkat, didoakan malaikat, iman pun meningkat, cinta Tuhan terpahat. Sedap kan? Tapi bukan itu yang ingin kita bincangkan. Apa yang ingin kita bincangkan ialah tajuk nasyid tersebut, iaitu zakat. Bercakap tentang zakat, teringat pula saya tentang firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang kita tahu, zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Tetapi, dalam banyak-banyak zakat ni, apakah makna sebenar zakat? Makna sebenar zakat dari segi bahasa ialah subur, suci, berkat dan berkembang. Manakala dari segi istilah pula, mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Bercakap tentang golongan yang berhak menerima zakat, siapakah golongan tersebut? Golongan tersebut dikenali sebagai golongan asnaf yang terdiri daripada fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil. Namun, ramai pula orang tertanya-tanya, apakah faedah yang diperolehi apabila kita berzakat? Ramai yang tak tahu. Sebenarnya, zakat dapat memberikan kesan positif, bukan sahaja kepada pembayar zakat, malah juga kepada penerima zakat. Antaranya ialah pembayar zakat dapat mendidik jiwa dengan sifat pemurah dan dijauhkan diri daripada sifat bakhil, serta dapat melahirkan sifat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perkara yang menjadi masalahnya ialah apabila terdapat segelintir masyarakat yang enggan membayar zakat kerana berfikiran negatif bahawa apabila mereka mengeluarkan zakat, maka harta yang dimiliki oleh mereka akan berkurangan. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin mereka tidak pernah mendengar amaran Allah di dalam surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu diselarkan dahi, perut dan punggung mereka sambil dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka terimalah akibat daripada perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya, marilah kita mengenali pula tentang kesan-kesan positif berzakat kepada penerima zakat. Yang pertama, penerima zakat dapat membersihkan hati daripada hasad, dengki dan iri hati terhadap golongan kaya. Yang kedua, penerima zakat dapat meringankan beban kehidupan. Dan yang ketiga, zakat yang diterima dapat dijadikan sebagai sumber modal untuk menjana pendapatan keluarga. Saudara dan saudari sekalian, cuba bayangkan
apabila kita mengeluarkan zakat, betapa ramainya saudara se-Islam yang dapat kita bantu. Melihat mereka tersenyum sahaja sudah menyejukkan hati, apatah lagi apabila mereka mendoakan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, betapa banyaknya faedah yang diperolehi apabila kita membayar zakat. Perkara yang dianggap remeh pun merupakan perkara yang dipandang tinggi oleh Allah dan Rasulnya. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah melaksanakan ibadah zakat kerana zakat mampu memantapkan keimanan kita sekaligus dapat membantu golongan yang memerlukan di luar sana. Hadirin dan hadirat, izinkan saya akhiri tazkirah saya dengan serangkap pantun. Pergi ke taman melihat kera, kera dilihat memakan rambutan. Sekian sahaja daripada saya. Apa yang baik kita amalkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.